A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilm warzuqna al-ikhlas fihi wal amal bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang amat arif, Datuk Haji Abbas bin Nurdin, Hakim Mahkamah Riwayat Syariah, Puan Pengerusi Bunda yang saya kasihi Puan Rosniati Mansur dan barisan AJK Gemenur Iman, seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jutaan terima kasih kepada semua yang sudi hadir untuk sama-sama kita imarahkan kuliah maghrib di Taman Syurga Gemenur Iman pada malam ini. Insya-Allah sebentar saja lagi Yang Amat Arif Datuk akan menyambung kupasan kitab Tauhid Syarah Matan Ummul Barahin jilid kedua. Tanpa melengahkan waktu lagi, dengan penuh hormatnya saya mempersilakan Yang Amat Arif Datuk yang telah pun bersedia untuk membuka majlis dengan umul kitab dan seterusnya memulakan pengajian kita pada malam ini. Tafadhal mashkura Yang Amat Arif Datuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati Puan Rosniati binti Mansur bersama barisan kepimpinan Gemenur Iman, para asatizah, hadirin, hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan lagi kita dalam satu majlis yang sangat mulia, majlis ilmu, majlis ilmu tauhid, kuliah tauhid bagi kita memperkukuh tauhid kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kita yang beriktikad dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah telah ditunjuk satu jalan yang telah disusun oleh para ulama terdahulu, khususnya ulama dan imam kita yang telah menyusun Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya, yang wajib bagi kita sama ada melalui jalan 13 sifat ataupun 20 sifat, yang masyhur 20 sifat lah di kalangan kita, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sifat-sifatnya. Tadi ditanya sebelum kita mula kuliah, bagaimana kita nak memperkukuh akidah kita? Adakah zikir-zikir yang tertentu? Kita
i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kita mempunyai manhaj kita yang sendiri, yang tersendiri. Kita ada syariat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada syariatnya. Kita ada tariqat, yang ini jalan yang ditunjuk oleh para nabi, para sahabat, para tabi'in, para orang soleh yang terdahulu yang telah menunjuk jalan kepada kita, untuk kita capai, untuk kita capai kepada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat, untuk sampai kepada hakikat yang sebenarnya, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita kenal ma'rifatullah yang sebenarnya, barulah sampai kepada hakikatnya. Jadi hadirin hadirat sekalian, nak sampai kepada situ, kita telah ditunjuk oleh para ulama, oleh para ulama. Tak lain tak bukan, yang pertama kena belajar. Nak belajar pula, sebelum hari ni kita masuk lambat sikit lah dalam apa, dalam sambungan kuliah kita, kita balik kepada asas lah. Yang pertama, nak mendapat ilmu, ilmu yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diturun kepada para sahabat, diturun kepada para tabi'in, diturun kepada tabi'in, diturun kepada para ulama silam, sampailah kepada tuan-tuan guru kita, sampai pada kita pada hari ini. Dia turun-temurun, dia tak berhentilah. Sebab itu kita kena belajar, kena ada guru, sebab guru inilah yang mendatangkan kepahaman, guru ini, melalui guru inilah yang Allah Ta'ala campak ilmu itu, ilmu yang mana? Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang boleh membawa kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang boleh membawa kita kepada mengenal yang mana yang baik, mana yang buruk, yang mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu inilah kita boleh menyuluh jalan, untuk kita balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak cari ilmu, dengan berguru, dengan belajar, dan syarat-syarat nak dapat ilmu ni pun banyak. Almarhum tuan guru saya menyebutkan ada 5-6 syarat, dalam menuntut ilmu ini. Yang pertama, nak betulkan niat, niat kena betul, niat nak mencari ilmu. Jika dapat ilmu, mudah-mudahan dapat kita ajar orang lain. Dengan ilmu, mudah-mudahan dapat kita beramal dengan betul, dan dapat sekurang-kurangnya mengajar ahli keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menuntut ilmu ini nak lama masa, tuluz zaman, disebut dalam oleh Al-Imam Syafi'i dalam syair dia, tuluz zaman, naklah lama masa. Kalau mengaji semalam dah alim, itu bukan dia, sebab tradisi menuntut ilmu ini hendaklah lama masa. Sebab itu kalau kita lihat almarhum, saya ambil contoh mufti-mufti di Negeri Sembilan, almarhum Mufti Syekh Ahmad, mufti Negeri Sembilan yang pertama umpamanya, beliau berkahwin, kalau tak silap saya, umur 40 tahun baru berkahwin. Sebab apa? Sebab lamanya menuntut ilmu di dalam negeri, di luar negara, dan balik, sampailah jadi mufti, berkahwin pada umur lebih kurang 40 tahun, baru dapat, baru berkahwin. Ramai jugalah di kalangan, kalau kita lihat Al-Imam Nawawi sendiri pun sampai tak kahwin, sebab menuntut ilmu, lamanya menuntut ilmu, asyiknya menuntut ilmu. Diberitakan, diceritakan oleh para ulama
yang menceritakan bagaimana Al-Imam Nawawi pada setiap hari tidak kurang belajar lebih kurang 12 mata pelajaran daripada pagi sampai ke malam. Sampaikan dikhabarkan kepada kita oleh tuan-tuan guru bagaimana Imam Nawawi ni nak makan pun tak sempat. Dan kadang-kadang ada orang tolong suap makanan dalam mulut dia sebab sibuknya belajar mentelaah ilmu tuluz zaman ambil masa yang lama Kemudian al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu ini didatangi bukannya ilmu mendatangi kita lah kena cari tok guru. Itu seolah begitulah, bukan tok guru cari kita kita lah menanti tuan guru, jangan tuan guru menanti kita. Ini syarat nak dapat ilmu ni baru kita faham ini adab menuntut ilmu sebab itu saya ingatlah zaman saya kecil-kecil di sekolah, masa sekolah, sebelum sekolah lagi. Almarhum ayahanda saya mengajar Al-Quran dan Fardu Ain. Anak-anak murid lebih dalam satu kampung tu lebih masa tu ada 2-3 orang tuan guru lah yang mengajar termasuk almarhum ayahanda saya lah. Lebih kurang 30 orang anak murid dia. Petang sampai dah ke rumah petang sampai dah ke rumah, tolong sapu sampah, tolong ambil air kat perigi tolong siram sayur, khidmat pada guru Dan baru-baru ni bila saya bawa mak saya dan juga isteri dan anak-anak saya ziarah pondok Tuan Guru Haji Saleh Musa di Sik, Kedah, tahun 2021. Ziarah ke pondok sana. Dan pondok itu oleh kerana almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa ni telah meninggal dunia, diganti oleh 2 orang anaknya, iaitu Syekh Muslim dan Syekh Yazid. Dan apa yang saya lihat ialah tradisi orang nak menuntut ilmu ni sangat hebat di sana. Sik ini kebetulan satu daerah yang agak pedalaman lah, di Kedah ni. Dan bagaimana tradisi menuntut ilmu zaman dulu-dulu ni masih diamalkan di sana, iaitu anak-anak murid ni berkhidmat kepada guru ni. Bila saya datang, saya sebagai ketua hakim syar'i Negeri Sembilan waktu itu, memang diraikan oleh tuan guru ni. Dijemput masuk, bersarapan bersama, dan saya lihatlah anak-anak murid tuan-tuan guru ni, 2 orang tuan guru ni, anak murid dia 2 orang ni, tuan guru ni berkhidmat melayan tetamu, tolong ambil air, tolong ambilkan air basuh tangan dan macam-macam lagi lah khidmat pada guru. Kemudian bawakan beg nak pergi ke madrasah tu, nak tuan guru nak baca kitab ni, bawakan beg tuan guru, bawakan kitab. Ada orang tukang set up meja, set up mikrofon, ada orang tolong tolak tarik kerusi, tuan guru nak duduk, dan tolong apakan kitab yang mana nak baca. Ini adab antara adab-adab lah. Banyak lagi lah syarat-syarat yang lain. Nak salah satu lagi dia sebut, nak dapat ilmu ni kena berjalan, kena keluar daripada kampung kita, kena keluar. Sebab itu dulu ni sekolah pondok ni tak ada di Negeri Sembilan. Kalau ada pun mungkin 1-2 lah yang pondok-pondok kecil saja. Zaman almarhum ayahanda saya dulu terpaksa pergi ke Kedah, terpaksa ke Kelantan, dan juga
terpaksa yang ada belanja ke luar negara pergilah ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir, ya, untuk menuntut ilmu. Termasuklah yang dekat di selatan Thailand lah, ya. Almarhum tok saudara saya, ya, sempatlah, ya, ke selatan Thailand mengaji. Termasuk almarhum bapa saudara saya, ya, umur 13 tahun lah. Bukan ada kapal terbang, bukan ada bas ekspres, bukan ada ni, tak tahu macam mana lah. Bersalin-salin bas, ganti bas, pergi. Umur 13 tahun ikut orang mengaji pondok di selatan Thailand, di Pha Phani, selatan Thailand. Almarhum bapa saudara saya, abang kepada mak saya. Jauh, terpaksa keluar, nak mencari ilmu. Ini jihad menuntut ilmu. Sampailah dia jadi orang alim, sampailah dia jadi tok guru, buka pondok, berkahwin dengan orang Thailand, buka pondok dan mengajar, dan anak muridnya pun ramai. Waktu beliau meninggal dunia, bulan puasa, sebelum COVID, saya sampai tu, tengok anak-anak murid ni, baca Quran yang berzikir, siang malam, di kubur pula sebelah masjid saja, bagaimana khidmat, bakti anak murid dia, ada yang datang sejauh 100 km, ada yang lebih jauh 200 km, datang, anak murid pada almarhum bapa saudara saya, Jadi orang dulu ni begitulah, jihad dia nak menuntut ilmu, jauh, tinggal kampung halaman, tinggal keluarga bertahun-tahun menuntut ilmu, sama ada dalam negara ataupun keluar negara. Ini antara syarat-syarat menuntut ilmu. Kemudian nak kena keluar belanja, maklumlah, almarhum ayahanda saya dulu bukan ada duit nak pergi mengaji pondok, tak ada duit. Ambil upah pukul padi, membanting padi bila musim menuai, itulah antaranya, ini tradisi, ini bab menuntut ilmu tadi ni, nak dapat ilmu. Ilmu yang mana? Kalau segi para ulama mendefinisikan ilmu itu ilmu yang membawa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang sebenar lah. Kalau yang lain tu hanya maklumat saja, maklumat saja, bukan ilmu. Ilmu ini sesuatu yang suci, sesuatu yang dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu itulah Allah Taala campak hidayah. Campak hidayah kepada kita untuk bawa dia, untuk bawa kita mengenal dia. Kita nak dapat kenal Allah ni pun dengan sebab ihsan Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahak ni saya sebut, ini perkara-perkara penting dalam kita menuntut ilmu, bab niat, bab usaha kita, bab adab kita dengan guru, kesungguhan kita, niat kena betul, sebab kita menuntut ilmu ni bukan saja-saja, sebab kita nak dapat ilmu yang boleh membawa kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak balik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Ta'ala redha pada kita. Kalau kita tak kenal Allah Subhanahu wa taala, macam mana kita nak balik? Tadi sebelum Jumaat, satu kuliah yang sangat berterkesanlah di hati saya, di surau saya. Kebetulan hari ini saya cuti. Di surau saya dah buat solat Jumaat. Dijemput oleh seorang tuan guru, tuan guru anak murid kepada Syekh Nuruddin, Syekh Nuruddin namanya anak murid, menceritakan bagaimana kita disebut dua nikmat dalam surah Ar-Rahman, dua nikmat, nikmatan, dua nikmat itu iaitu nikmat syurga dan juga nikmat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab mengenal Allah Subhanahu wa taala ni, para ulama bahaskan, kalau tak kenal Allah Taala di dunia ni,
macam mana kita nak balik dengan Allah, nak bertemu Allah di akhirat sana. Ya. Sebab dalam kita dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dalam syurga nanti insya-Allah kita nak dapat nikmat yang terbesar, iaitu dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana wallahu a'lam. Tunggulah. Ya, ada rezeki kita masuk syurga, dapat kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya. Pada hari itu wajah orang iman yang beriman berseri-seri, ya, melihat akan wajah Allah Subhanahu wa taala dalam syurga. Jadi ulama bahas nak tengok wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat, kena kenal Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ni lagi. Sebab tu kita mengaji tauhid, nak mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu ilmu yang kita cita-citakan, ya. Dan bila nak belajar ni, maknanya selain daripada niat, selain daripada lama masa, selain daripada nak kasih kepada guru, beradab kepada guru, nak keluar belanja, kena ada kesungguhan. Kena ada kesungguhan. Sebab nak faham ilmu tauhid ni pun satu perkara yang ni jugalah, ya. InsyaAllah semua boleh rasanya, ya. Semua boleh dengan syarat tadi, ya. Ada 5-6 syarat tadi menuntut ilmu, kita buat dengan sebaik-baiknya, dilengkapkan dengan kesungguhan kita lah, ya. Kesungguhan kita nak dapat ilmu, nak dapat ilmu yang saya sebut tadi lah, ya, yang membawa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang boleh menunjuk jalan kepada kita nak balik ke akhirat, ya. Ini yang mustahak sangat. Barulah insya-Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan rahmatnya membuka pintu kepahaman dia kepada kita, ya. Sebab nak dapat faham ni pun itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab itu kita lah, tak apalah, ya, kita ulang-ulang, ya. Mungkin perkara ni dah banyak kali saya sebut, tak apalah, kita ulang-ulang, mudah-mudahan bertambah mantap, kepahaman kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan nur kepahamannya kepada kita, insya-Allah, ya. Jadi itulah, ya, yang tadi bila sebut tadi nak memperkukuh akidah tadi dengan ilmu. Syarat menuntut ilmu yang saya sebut tadi ini perkara yang sangat penting lah, ya. Kemudian bila dengan ilmu itu barulah kita bukan dengan ilmu, kita tak dapat pun ilmu ni, kita kena beramal. Yang wajib, ya, yang wajib fardu ain, fardu kifayah, wajib kita tunaikan, ya. Dan dalam masa yang sama, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat, ya, boleh, ya, mampu ataupun sekurang-kurangnya dapat menjadi panduan pada kita, ya, untuk kita mengenal Allah dan memperkukuh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara? Bagaimana cara? Yang pertama, ibadah kita kena betul. Yang pertama, niat dah sebenarnya, ya. Niat kena, innamal a'malu binniyat, ya, disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang Al-Imam Nawawi hurai, ya. Jadi dalam bab niat ni, niat inilah yang akan menentukan amalan kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Muhasibi, ya, Al-Imam Al-Muhasibi dan Al-Imam Izzuddin Ibn Salam, ya, ketika menghuraikan innamal a'malu binniyat, ikhlas hati supaya ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia Al-Imam Al-Muhasibi, ya, dan Al-Imam Izzuddin Ibn Salam. Al-Imam Al-Muhasibi ni ialah anak murid kepada Al-Imam Syafi'i. Dikatakan beliau mengaji fiqh, ya, kepada Al-Imam Syafi'i. Dan kalau kita lihat
ahli sufi yang terkenal, Al-Imam Al-Ghazali, ya, yang i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah, yang kita katakan dalam bab tasawuf, ya, kita mengambil jalan tasawuf yang disusun manhajnya oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi dan Al-Imam Al-Ghazali. Sebenarnya apa yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali itu adalah hasil daripada apa yang telah diajar oleh Al-Imam Al-Muhasibi. Ya? Apa yang telah digali oleh Al-Imam Al-Muhasibi, yang ini seorang tokoh awal ahli sufi, ya? Orang tasawuf yang terawal, yang sangat hebat, ya? Yang diambil oleh Al-Imam Al-Ghazali dan diperkayakan lagi, ya, oleh Al-Imam Al-Ghazali, yang menjadi panduan pada kita bagaimana cara nak membersihkan hati, ya, dengan zikir-zikir, dengan cara kita mengelakkan yang syubhah dan yang haram, bagaimana dengan banyak perkara lagi lah, dengan beruzlah dan sebagainya, ya, bagi kita membersihkan hati. Dan Al-Imam Izzuddin Ibn Salam, ya, Imam Izzuddin Ibn Salam ni lahir selepas, ya, Al-Imam Nawawi, ya. Izzuddin Ibn Salam ni digelar Sultanul Ulama. Sultanul Ulama. Apa maksud Sultan Ulama? Raja kepada segala ulama. Sebab apa? Sebab kehebatan ilmu dia, ya. Imam Izzuddin Ibn Salam. Jadi dua orang tokoh ni kata, menilai ikhlas dalam bab ibadat tadi, ya. Al-Imam Al-Muhasibi dan Al-Imam Izzuddin Ibn Salam kata, kalau tak ikhlas, ya, maknanya bercampur dalam ibadat kita ni selain daripada Allah, maka tak terima ibadat kita. Macam mana tu, ya? Tak terima ibadat kita, ada percampuran. Ini martabat yang paling tinggi. Sebab dua orang tokoh ini tokoh yang sangat hebat, sultan ulama dan founder ataupun pencetus ahli sufi ni, Al-Imam Al-Muhasibi, ya. Memang tinggi dia punya darjah, dia nak mengukur ikhlas tak ikhlas ni. Kalau ada sikit selain daripada Allah, tak sah ibadat kita. Ni. Ya, tetapi itu pandangan dua orang tokoh ulama yang sangat hebat. Tak sampai tahap kita ni, ya, hadirin hadirat sekalian. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali berpandangan lebih ringan lah. Al-Imam Al-Ghazali kata nak mengukur ikhlas kita kerana Allah Ta'ala ni, diukur, ya, yang mana lebih berat. Imam Ghazali pula punya pandangan, ya. Diukur mana lebih berat. Maknanya jika kita beramal, ya, ibadat kita bercampur, ya, tujuan dia kerana dunia dan kerana Allah, maka diukur. Jika lebih berat ikhlas kerana Allah, maka dapat pahala, diterima amalan itu, dapat pahala. Ya, tetapi jika lebih kerana dunia ataupun lain tujuan daripada kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tak diterima. Ni diukur mana berat. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali, ya, memberi pandangan, ya, tentang bab ikhlas tadi ni, syarat supaya ibadah kita diterima atau tidak. Ini pun dapat kita sampai ke sini, hebatlah kita ni, ya. Tetapi ada satu lagi pandangan yang mungkin boleh menyelamatkan kita, ya. Pandangan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lupa saya nama Imam. Allahumma salli ala Sayyidina. Lupa saya nama dia, ya. Al-Imam tadi ni, ya, i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah juga, ya, berpandangan, dia kata Allah Ta'ala terima amal ibadat kita setakat mana yang ada, ya, keikhlasan yang ada dalam hati kita tu. Maknanya kalau 1%, 1% lah. Sebab beliau menyandarkan pandangannya kepada surah
al-zilzalah, wuj- ah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bang siapa membuat kebaikan, amal ibadat, ya, walaupun dalam tu ada sebesar zarah kebaikan dia, keikhlasan dia sebesar zarah, maka akhirat nanti dia akan dapat tengok, dia akan dapat ganjarannya walaupun sebesar zarah. Zarah ni maknanya kita nak tengok pun tak boleh, mungkin lebih halus daripada kuman, ya. Ini kata al-imam ni, yang ketiga ni, tahap yang ketiga. Tahap kita lah ni, orang awam ni, ya. Tetapi wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Buat jahat pun sama juga, sebesar zarah pun Allah Ta'ala balaslah sebesar zarah tu, ya. Jadi itu bab ikhlas yang pertama, supaya syarat ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang kedua ialah untuk sah ibadat kita itu, iaitu berbetulan naklah ibadat kita sah mengikut syariat. Berbetulan mengikut syariat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham kita yang mana rukun, yang mana syarat, yang mana sah, yang mana batal, yang mana sunat, yang mana makruh, yang mana haram. Kita faham, ya. Sebab tu nak kena mengaji, nak kena belajar. Dalam bab contohlah, dalam bab membatalkan sembahyang, ya. Mungkin ada di kalangan kita ni pernah belajar dulu ni kitab yang asas, kitab perukunan. Belajar bab sembahyang, ya. Dalam kitab perukunan ataupun belajar kitab fiqh yang paling asas ni, ada 6 perkara yang membatalkan sembahyang, kan? Makan, bercakap, keluar angin, apa lagi, ya, daripada apa lagi, terbuka aurat, kan, dan sebagainya lah, ya. Ada 6 perkara yang membatalkan sembahyang. Di dalam kitab Matla'ul Badrain yang orang pondok belajar, ya, kalau orang pondok belajar kitab Matla'ul Badrain ni selama 3 tahun baru khatam, ya. Kalau orang yang daripada Johor dia belajar ni, ya, sekolah agama sanawi, ya, belajar kitab Matla'ul Badrain, ya. Dalam kitab Matla'ul Badrain ada 11 perkara pula yang membatalkan sembahyang. Lebih halus lagi, ya. Sebab tu kita nak kena belajar, ya. Itu dalam kitab Matla'ul Badrain. Dalam satu lagi kitab yang lagi besar, orang mengaji pondok, ya. Orang mengaji pondok, kitab apa dia? Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karangan ulama apa ni, Indonesia, ya. Saya ada kitab tu, ya. Allahumma salli ala sayyidina. Almarhum ayahanda saya mengajar kitab ni dulu di masjid di kampung. Allahumma salli ala, apa nama kitab dia? Kitab yang lagi besar, ya. Kitab lagi besar daripada kitab Matla'ul Badrain, ya. Ada 2 jilid, ya, dalam di apa kan, disambung, dimuatkan dalam naskah tu, ya. Kitab tu lebih kurang hampir 1 inci tebal dia, ya, lebih kurang 1 inci tebal dia. Allah. Dalam kitab tu pula, ya, ni saya nak cerita pasal syarat sah tadi, syarat Allah Ta'ala terima. Jadi nak kita kena faham ibadat kita, rukun yang mana sunat, yang mana apa ni tadi, ya. Jadi dalam kitab itu, bab membatalkan sembahyang ni jadi 16 perkara pula, ya. 16 perkara pula.
Contoh contoh yang tak ada dalam kitab yang lain, dalam kitab ni Sabilal Muhtadin, baru ingat kitab. Kitab Sabilal Muhtadin, ya. Kitab besar ni bagi orang pondok ni mau makan masa bertahun-tahun juga nak khatam, kitab Sabilal Muhtadin, ya. Dalam kitab Sabilal Muhtadin ni bab nak membatalkan solat jadi 16 perkara, 16 perkara pula. Contoh, yang membatalkan semayang ni, membawa kepada batal semayang. Iaitu kita melaksanakan rukun pendek melebihi rukun yang panjang. Apa rukun pendek? Rukuk rukun panjang. I'tidal rukun pendek. Sujud rukun panjang. Duduk antara dua sujud rukun yang pendek. Ramai orang tak faham ni dalam bab ni. Kalau rukun pendek melebihi rukun panjang, i'tidal melebihi rukuk panjang dia, batal sembahyang. Duduk antara dua sujud melebihi masa dia panjang dia daripada sujud. Sebab duduk antara dua sujud itu rukun pendek. Sujud rukun yang panjang. Yang pendek melebihi yang panjang, tak sah sembahyang kita. Ini disebut dalam kitab Sabilal Muhtadin. Sebab tu kena mengaji, hadirin sekalian. Sebab itu kadang-kadang kita tengok orang sembahyang, dan kita sedih tengok, sebab sembahyangnya langsung, termasuklah mengada-ngadakan, dalam Sabilal Muhtadin itu disebut mengada-ngadakan perkara yang tak ada dalam sembahyang. Dalam sembahyang kita sunat, angkat takbir ni bila? Sunat angkat takbir ni bila? Yang wajib takbiratul ihram lah, itu dah wajib dah. Takbiratul Allahu Akbar kan. Yang sebaik-baiknya angkat tangan lah. Macam ni kan. Allahu Akbar. Dalam tu kita berniat. Selain daripada takbiratul ihram itu, kita disunatkan angkat takbir juga. Angkat tangan ni lah. Takbir ni Allahu Akbar ketika mana? Ketika bangun daripada rukuk. Itu yang pertama. Bangun daripada rukuk. Itu disunatkan. Sami Allahu liman hamidah. Yang kedua bila? Ketika bangun, pertukaran rukun fi'li. Itulah. Habis lagi saya sebut. Yang kedua, ketika bangun daripada tahiyat awal. Sembahyang yang 3 rakaat, sembahyang yang 4 rakaat. Bangun daripada tahiyat awal dan bangun berdiri itu sunat angkat takbir. Allahu Akbar. Itu sunat. Jadi kita mazhab Syafi'i ini itulah dia. Bukan tiap-tiap rakaat kita angkat takbir, itu tak betul. Termasuk dalam mengada-ngadakan perkara yang tak ada dalam solat. Dikhawatiri tak sah solat kita. Ini ramai orang main langgar saja. Ikut dan dia. Sebab apa? Sebab tak mengaji. Sebab tak menuntut ilmu. Jadi syarat sah ibadat kita tadi yang pertama apa dia? Niat kerana Allah. Yang kedua, berbetulan dengan syariat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi sebut. Nabi sabdakan, semayanglah kamu sebagaimana aku semayang. Macam mana Nabi semayang? Diajar oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi angkat takbir, macam mana Nabi rukuk, macam mana Nabi sujud, macam mana Nabi duduk antara dua sujud, semuanya diajar. Bacaan-bacaan yang Nabi buat macam mana, Jadi hadirin sekalian, jadi ini mustahak supaya dengan ibadat kita yang betul tadi ini, barulah dapat memperkukuhkan akidah kita. Itu asas baru tu.
asas baru. Nak memperkukuh akidah tadi ni kena banyakkan yang sunat. Istighfar, salawat, zikir, tasbih tadi ni. Ya. Hari ni hari Jumaat. Jadi kan siang tadi hari Jumaat. Berapa banyak kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari yang paling utama, ya. Hari yang paling utama yang paling digalakkan kita bersalawat, ya. Kita tanyalah diri masing-masing, ya. Sebab hari Jumaat ni hari raya, ya. Hari raya bagi orang Islam. Ya. Kalau hari raya boleh puasa ke tak boleh puasa? Kalau dua hari raya Aidilfitri dan hari raya hari raya haji dan juga hari-hari tasyrik, diharamkan kita berpuasa. Sebab apa? Sebab hari raya. Sebab itu hari-hari biasa ni, hari Jumaat yang biasa ni yang digelar pun juga oleh Nabi hari raya juga, tak boleh puasa hari Jumaat ni kecuali disambung dengan sebelum atau selepasnya. Hebatnya hari Jumaat ni, ya. Digalakkan kita bersolawat pada hari Jumaat, ya. Ini kita buatlah, ya. Jadi amalan-amalan sunat ni untuk memperkukuh, ya. Ini bagi menjawab tadi soalan. Sekarang pukul berapa dah, ya? 8.55 Datuk. Ya? 8.55. Dia tak masuk tajuk kita hari ni nampaknya. Ya? Tak apa, ya? Tak apa. Alhamdulillah, peringatan yang sangat baik. Ya, okey. Jadi sebab nak menjawab tadi, saya sebenarnya pun suka nak menjawab soalan ni. Soalan nampak mudah aja. Bagaimana kita nak memperkukuh akidah kita. Saya pun tak tahu kukuh tidak akidah saya. Kan? Cuma itulah, ulama ajar begitulah. Kita berpandukan ajaran yang dibawa oleh para ulama. Sebab itu saya ya, yang saya sebut tadi, sekurang-kurang ni kita tahu yang asas tadi, istighfar, salawat, zikir, ya, dan banyak lagi amalan lain, ya, termasuk puasa sunat, ya, setelah kita membereskan yang wajib lah, ya, solat sunat, puasa sunat, ya, yang mengiringi fardu, ya, amalan sunat yang mengiringi amalan fardu ini sangat baiklah, ya. Perkara yang sangat dituntut, ini sangat dituntut oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan memberi bekas lah kepada hati kita, amalan-amalan sunat, ya. Ini kita kena kejar lah, ya. Tak lama lagi kita nak masuk Ramadan, ya. Membaca Quran, jangan tunggu Ramadan lah, tiap-tiap hari baca Quran, ya. Al-Quran, solat sunat, puasa sunat, yang mana kita boleh buat, kita buatlah, ya. Sekarang bulan Rajab, ya, bulan yang digalakkan, ya, sebagai inilah maknanya semangat kita untuk lebih istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ambil kesempatan, ya, untuk kita sebagai motivasi kepada kita untuk persediaan ke arah bulan Ramadan, ya. Sebab sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk saja bulan Rajab, ya, masing-masing bersiap dah, ya. Bukan tunggu Ramadan, bulan Rajab dah bersiap dah, ya. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh, ya. Memperbanyakkan puasa, memperbanyakkan, zikir dan sebagainya, khususnya istighfar, ya. Kemudian disuburkan lagi dalam bulan Sya'ban, ya. Dan bila masuk bulan Ramadan ni, seolah-olahnya bulan Ramadan ni bulan menuai je lah, ya, bukan baru nak bermula, ya. Bulan Rajab inilah kita berusaha bercucuk tanam, ya. Seolah begitulah bulan Rajab ni kita berusaha bercucuk tanam. Bulan Sya'ban ni seolah macam kita menjirus lah, bubuh baja, tanaman dah hidup dah, ya, bubuh baja lagi, siram, jaga, ya. Sampai bulan Ramadan, itu masa menuai hasil, ya. Jangan tunggu nak masuk Ramadan barulah kita nak bersiap, dah terlambat, ya.
boleh tapi dah terlambat lah, kurang lah hasilnya, orang lain dah menuai hasil, kita baru nak mula, seolah begitulah, jadi barulah kita boleh keluar nanti bulan Syawal dengan kemenangan, insya-Allah, Jadi hadirin sekalian, itu yang saya sebut tadi ni, dua perkara yang sangat penting tadi, niat dan berbetulan amalan kita dengan apa yang diajar, yang diajar oleh syariat kita yang ditunjuk oleh para nabi, yang dipandu oleh para ulama yang mengajar kita, jadi sebab itu belajar ni jangan jemu lah. Saya faham kuliah tauhid ni memang kalau tak fokus memang itulah macam menjemukan lah, sebab agak istilah-istilahnya yang kadang-kadang suka nak difaham, tapi tak apa hadirin sekalian, sekurang-kurangnya kita ada usaha lah, usaha belajar dan belajar. Mudah-mudahan dengan usaha kita tu dapat mana tahu tiba-tiba Allah Ta'ala campakkan kepahaman kita kepada kita, nur kepahaman kita itulah yang sangat mahal harganya lah, siapa yang dapat dia lah yang tahu, siapa yang dapat dia yang tahu, dia tak dapat nak cerita ke orang, ini kita minta lah, sama-sama minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab itu dalam apa ni penting tadi ni zikir tariqat tadi, zikir tariqat. Kalau kita pergi kepada ahli-ahli sufi, bagi orang sufi ambil tariqat ni wajib, sebab dengan tariqat inilah jalan untuk membersihkan hati. Sebab apa jalan membersihkan hati? Sebab zikir yang diijazah oleh guru tariqat yang mursyid, yang sampai tali temalinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil daripada guru dia, daripada guru dia, daripada guru dia, sampai kepada tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia punya tu, dia punya tali current dia tu sampai ke situ, salahnya begitu, dengan sebab itu bagi orang sufi hanya zikir tariqat ni sahaja yang memberi bekas, untuk membersihkan hati, itu kita pulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam kitab Aqidatun Najin yang pernah saya sebut, orang awam macam kita ni berzikir sekurang-kurang 300 kali sehari semalam. Nak dapat ni. Disebut dalam kitab Aqidatun Najin tu supaya kita memperbanyakkan zikir. Memperbanyakkan zikir sampai bila? Sampai dia kata, sampai kita dalam hati kita ada perasaan kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak zikir tu tak boleh. Kalau begitulah. Istiqamah. Tiap-tiap hari berzikir. Kalau tertinggal zikir tu, dia rasa macam malapetaka lah. Kan? Tertinggal tu merasa menyesal tak habis, sebab tak sempat nak berzikir. Sebab apa? Dalam kitab Aqidatun Najin tersebut, sampai kita rasa kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Ta'ala kasih pada kita. Bila Allah Ta'ala kasih kepada kita, Masya Allah, macam kita lah kan, sayang kepada seseorang. Bila kita sayang pada seseorang, sanggup kita bergolok bergadai kan, anak yang kita sayang, anak minta apa pun kita bagi sebab sayang. Isteri atau suami yang kita sayang, kita ada duit pula, contohlah, minta apa pun bagi. Begitulah tamsilan ataupun misalan bila Allah Ta'ala sayang pada kita. Bila Allah Ta'ala sayang dalam kita, disebut dalam kitab Aqidatun Najin, itulah Allah Ta'ala buka pada kita. Apa yang kita hajat, insya-Allah makbul. Macam-macam lagi lah kelebihan bila Allah Ta'ala sayang pada kita. Mungkin datang rezeki yang tak disangka-sangka dan macam-macam lagi lah yang
kita hajat satu dapat dua, ya. Seolah begitu. Bila Allah Ta'ala sayang pada kita, ya. Sebab Allah Ta'ala ni maha kaya, kan. Itu disebut dalam kitab Aqidatul Najin. Sebab itu kita orang awam ni pun sekurang-kurang mesti zikir 300 kali sehari semalam. Tapi bagi orang sufi disebut dalam kitab Aqidatul Najin, sekurang-kurang zikir orang sufi ni 12,000 sehari semalam. Agak-agak nak 12,000 ni agak-agak ambil masa berapa lama nak zikir agaknya. Zikir la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita zikir dengan kelajuan yang macam tu lah, dia ambil masa lebih kurang nak dapat 100, ya. Tak sampai 5 minit, ya. Tengok kelajuan lah, 3 ke 5 minit lebih kurang, ya. Maknanya kalau 300 lebih kurang 15 minit lah, ya, zikir tu, ya. 15 minit ataupun tak sampai. Tengok kelajuan kita zikir. Dengan syarat kena betul lah sebutan, dengan syarat kita faham, dengan syarat cukup dia punya tu tadi, ya, dengan zikir tadi ni, kaifiat dan juga cara-cara, ya. Itu, ya. Jadi itu zikir yang dengan sebab zikir inilah mudah-mudahan, ya, ini kita ikhtiar, usaha kita. Dengan sebab zikir ni mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita, ya. Bersihkan hati kita. Bila Allah Ta'ala bersihkan hati kita ni, ya, disebut dalam hadis Nabi, sebab dalam hati kita ni bila penuh dosa, gelap zulmat hati kita ni, hitam legam hati kita ni, ya. Bila hitam legam hati kita ni nak dibersihkan tadi, itulah antaranya dengan zikir tadi, dengan zikir, dengan puasa, dengan solat sunat, dengan puasa sunat, dengan sedekah dan sebagainya. Kita buat satu kebajikan, tanggal 1 titik hitam. Kita zikir, tanggal 1 titik hitam. Mudah-mudahan, ya, dengan istiqamah kita zikir dan juga beramal, beribadat ni siang dan malam ni, sikit sebanyak, kalau satu hari tanggal beberapa titik hitam daripada hati kita ni, mudah-mudahan satu masa Allah Ta'ala bersihkan hati kita, ya. Dengan syarat betul lah. Sebab tadi 2 syarat ni jangan lupa. Niat kerana Allah, ya, kaifiat dan caranya seperti yang diajar oleh Nabi dan para ulama, ya. Betul, ya, sah, batalnya, ya, sunat, ya, makruhnya kita faham, ya, supaya baru betul lah, baru diterima insya-Allah amal ibadat kita. Barulah memberi bekas kepada hati kita. Barulah insya-Allah dengan istiqamah, mujahadah, bersungguh-sungguh tadi ni, Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Barulah insya-Allah dengan itu Allah Ta'ala campak hidayah kepada kita. Allah Ta'ala mantapkan akidah kita. Allah Ta'ala bimbing kita balik kepada dia, ya. Kan saya beri satu cerita dulu, ya. Tamsilan atau misalan kita nak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni kena bercita-cita lah, bercita-cita tinggi nak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam seorang budak lah, dia bercita-cita nak berkenalan dengan yang di-Pertuan Agong, ya, kan, yang di-Pertuan Agong. Itulah cita-cita dia, sibuk dia, lukis gambar Pertuan Agong, nak tulis surat Pertuan Agong, nak berjumpa dengan yang Pertuan Agong, ya. Tiba-tiba sampai pengetahuan kepada yang di Pertuan Agong, kan. Ada seorang budak ni, ya. Budak ni dah lah miskin, duduk luar bandar pula, kan. Tetapi sampai kepada pengetahuan yang Pertuan Agong ni, budak ni beria-ria sangat, bercita-cita sangat nak jumpa yang Pertuan Agong. Jadi tiba-tiba Pertuan Agong kata, perintah kepada pegawai, mana-mana pegawai dia, bawa budak ni jumpa, better nak jumpa dia, ya. Ataupun, Pertuan Agong kata, mari kita pergi kampung budak ni, better nak jumpa budak. Kan mudah. Itu tamsilan lah. Jadi kita
nak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ya tamsilannya. Macam mana budak tadi bercita-cita tinggi dengan macam-macam usaha dia nak jumpa Tuan Agung, tiba-tiba ya macam kalau Allah Taala takdirkan kita nak mengenal dia ya. Kita kenal dia ataupun kau nak kenal sangat aku ya. Tak mustahil. Allah Taala bukakan ya. Allah Taala bukakan pada kita ya. Kepahaman ya. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam ilmu tasawuf dia ada macam-macam istilah lah ya. Macam-macam istilah ya. Sebagaimana yang kalau dalam tariqat Ahmadiyah ni disebut tariqati, kata Syekh Ahmad Idris ya, pengasas tariqat Ahmadiyah ya. Syekh Ahmad Idris ya. Tariqati awwaluhu jununun ya. Wa awsatuhu fununun wa akhiruhu kun fayakun. Kata Syekh Ahmad Idris. Apa maksudnya? Tariqatku ini, kata Syekh Ahmad Idris, bila beramal dengan tariqat Ahmadiyah, awwaluhu jununun, awalnya gila. Macam budak tadi ni gila nak jumpa Tuan Agung. Beria-ria, hari-hari sebut nak jumpa Tuan Agung. Samalah kita. Hari-hari kita zikir, hari-hari kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tertinggal zikir kita rasa menyesal. Gila. Wa awsatuhu funun. Sampailah satu masa Allah Taala fanakan dia. Apa maksud fana ni? Maqam fana. Dia ghalib ataupun kata sampai masa maknanya dia, kalau istilah orang sufinya, orang maqam fana ni maknanya dia tak ingat lain, ingat Allah Taala lah. Nampak apa je ingat Allah. Kita nampak pokok, kita nampak pokok lah kan. Tapi orang yang dah sampai makam fana ni, dia nampak pokok tu, dia nampak pencipta pokok tu. Bukanlah dia nampak Allah Ta'ala macam tu, bukan maksudnya kan. Dalam hati dia zoom, ya Allah, indahnya pokok yang kau ciptakan. Ya Allah, indahnya laut yang kau ciptakan. Ya Allah, ya, cantiknya alam yang kau ciptakan. Dia apa orang kata, dia terus ke situ, makrifah ni sampai ke situ. Kita orang biasa ni itulah, kita nampak apa ni sati depan kita, kita belasah lah sati tu kan. Kita tak ingat dah siapa yang buat sati tu kan. Kita makan orang biasa ni ya. Itu sebab dalam jauh kita ni jauh lagi lah ya. Tak apalah, mudah-mudahan kita dengan sedikit panduan ni kita usaha lah. Wa awsatuhu fununun ya. Pertengahan dia fana. Fana ni dia sampai satu makam yang dia asyik dengan Allah Subhanahu wa taala. Asyik mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Wa akhiruhu kun fayakun. Akhirnya dia sampai tahap kun fayakun. Maknanya apa? Dalam kitab banyak disebut lah ya. Kitab sufi ni, kun fayakun ni maknanya ya, dalam hadis ada disebut percakapannya adalah percakapan Allah, perbuatannya adalah perbuatan Allah, tindak tanduknya adalah tindak tanduk Allah. Seolah begitu. Maknanya Allah Ta'ala perkenankan semua. Ini makam para wali Allah. Makam para wali Allah. Orang kata mulut masin ya. Itu bukan ya, makam kita lah ya. Tak apalah, kita cita-cita lah, mudah-mudahan ya, mana tahu ya, Allah nak bagi ni pada siapa yang dia kehendaki ya. Kita kena ada cita-cita lah, nak jadi wali Allah, nak jadi kekasih Allah. Wali Allah ni bukan maksud macam orang tu boleh terbang ke sana kemari, bukan ya. Wali Allah ni maksudnya kekasih Allah,
yang sampai bila Allah Ta'ala kasih pada dia tadi ni, Allah Ta'ala makbulkan semua dia. Dia minta dapat apa yang dicita-citakan dapat, apa yang dihajatkan sampai, ya. Ini sebenarnya, ya, makam waliullah, ya. Dan sebab itu orang yang sampai darjah waliullah tadi, kun fayakun tadi ni, jangan buat main dengan dia, ya. Jangan buat main dengan dia, ya. Takut nanti kita sakitkan hati dia, terguris hati dia, terniat dia, terlintas dalam hati dia marah pada kita, siaplah kita. Wal'iyazubillah. Ya, wal'iyazubillah. Ditimpa malapetaka pula kita. Ini tak boleh, kita tak boleh tahu, tak boleh tahu, ya. Sebab itu orang-orang dulu ni, hadirin sekalian, dia begitu menghormati orang alim, menghormati para ulama. Takut kalau terguris hati orang alim, ya. Saya pernah mengalami sendirilah, ya. Bagaimana almarhum ayahanda saya, ya. Satu hari itu saya cuti, ya. Cuti. Masa tu tingkatan 3, awal tingkatan 3. Cuti sekolah. Masa tu kalau tak silap di kampung saya ni buat Maulidur Rasul. Ceramah dah di masjid hari Ahad. Hari Ahad sampailah Zuhur kan. Ceramah dah biasa dalam pukul 11 biasa sampai ke Zuhur kan. Dan saya pula waktu tu sekolah asrama. Sekolah asrama di Seremban, ya. Daripada kampung nak keluar tempat tunggu bas tu lebih kurang 2 kilometer, ya. Dulu mana ada motor, naik basikal kan. Kalau arwah bapak saya nak hantar naik basikal lah, tunggu bas. Daripada kampung tu nak pergi Kuala Pilah, ya, naik bas 15 ke 20 minit. Bas berhenti-berhenti kan. Daripada Kuala Pilah nak ke Seremban, stesen bas Seremban sama juga, bas berhenti-berhenti, ya. Jadi daripada Seremban tu nak naik ke asrama tu naik lagi satu bas, 3 kali salin bas. Jadi hari tu ceramah tu, tuan guru tu saya pun tak ingat datang daripada mana, ya. Datang daripada mana. Jadi sebab saya nak balik asrama ni takut terlepas bas, maka balik awal, ya. Balik awal. Bila balik awal tu, besoknya tu saya sekolah ada perlawanan bola sepak. Saya mewakili sekolah waktu tu, ya, main bola. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala saya jatuh, cedera, patah tangan saya, ya, main bola petang, hari Isnin petang, ya, patah tangan. Bila patah tangan, esokkan hari tu, ya, masuk ward di Hospital Besar Seremban. Arwah bapa saya datanglah dengan mak saya datang. Sampai arwah bapa saya kata jangan-jangan semalam ni dia kata sebab kita balik cepat ni takut tuanku ni terguris hati dah, kata. Maka saya dapat ni petaka jatuh patah tangan main bola. Itu sangkaan apa ni lah antara yang disebut oleh almarhum bapa saya lah, ya. Ayahanda saya bila saya dah masuk ward tu lah, ya. Sampai tahap begitu, maknanya orang dulu ni, orang mengaji pondok ni begitu menghormati orang alim, ditakuti sebab saya patah tangan tadi ni main bola ni disebabkan balik awal tadi ni, ya. Tuan guru tak habis, tak balik lagi, belum jamuan pun lagi, ya. Sampai tahap macam tu, nak cerita bagaimana, ya. Jadi kita dengan orang alim ni maknanya, khususnya dengan tuan-tuan guru lah, ya. Kita macam saya ni orang biasa ni, ya. Kalau kita jumpa tuan guru, inilah, kita ni lah, kita kena raikan, ya. Mana-mana tuan guru datang ke tempat kita sebab mungkin dengan berkat doa tuan guru tu lah, ya, kita berjaya pada hari ini, ya. Bila saya terfikirlah, ya, dulu kalau ada orang remau tak dalam ni,
Ada orang Rembau dalam ni? Tak ada. Tak pastilah tu. Siapa orang Negeri Sembilan, dia tahulah dulu di Rembau ni ada satu orang tuan guru yang hebat. Tuan Guru Ibrahim nama dia. Ibrahim Bongek nama dia. Kampung dia tu Kampung Bongek, Rembau, di Rembau ni. Tuan Guru Ibrahim Bongek ni seorang ulama Negeri Sembilan, menjadi tokoh Ma'al Hijrah di Negeri Sembilan tahun saya tak ingat. Ketika dia meninggal dunia pada tahun 2008 rasanya, meninggal dunia, kehebatan dia dalam ilmu falak, dia telah menyiapkan kalender hijrah bagi Negeri Sembilan sehingga tahun 2012. 4 tahun ke depan dah dia dah siapkan kalender hijrah bagi Negeri Sembilan. Hebatnya Tuan Guru Ibrahim Bongek. Jadi suatu hari dia datang ke kampung saya lah. Datang ke kampung saya mengajar. Dia mengajar bab semayang, bab salat. Waktu tu saya darjah 4. Umur 10 tahun. Bila dia mengajar solat ni, buat secara praktikal. Angkat takbir semua macam mana kan. Dia kata, mai seorang depan. Tunggu Ibrahim Bongek ni panggil. Saya dah dalam tu sekali kan. Jadi, orang lain tak nak keluar. Jadi pelakon ni, jadi pelakon angkat takbir ni. Jadi saya jadi mangsa kan. Jadi kalau saya keluar ke depan. Umur 10 tahun. Cuba angkat takbir dia, kata. Saya pun angkat takbir. Macamlah lafaz niat, dia kata. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dia tengok saya angkat takbir dengan saya meletak tangan ni, di apa ni. Tuan Guru ni kata, bagus, dia kata. Dia kata. Dia bagi markah pula Tuan Guru ni. Bagus, dia kata. Jadi bila saya dah bekerja ni, dah berkejaya ni, saya teringat doa Tuan Guru ni. Disebut bagus, disebut ni. Ini mungkin barakah doa Tuan Guru ni lah saya berjaya hari ni. Selain daripada doa ibu bapa. Orang sekarang ni tak percaya benda-benda macam ni kan, barakah dan sebagainya ni. Orang sekarang tak percaya. Jadi orang dulu memang mengambil berat, menghormati Tuan Guru, mengambil barakah dan sebagainya. Apa maksud barakah? Ziyadatul khair. Kita mohon kebaikan, kebajikan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dengan barakah doa Tuan Guru ni kita berjaya. Dengan barakah Tuan Guru ni anak-anak kita berjaya. Sebab itu hanya sekalian, bila saya pergi pondok Sikh di Kedah ni, saya bawa anak saya yang 2 orang lelaki ni. Saya minta Tuan Guru ni doakan anak saya. Doakan. Dia pun doa lah. Dia suruh duduk, dia berdiri belakang anak saya ni, dia pegang kepala anak saya. Dibaca doa lambung. Doakan. Masya Allah. Dua-dua anak saya ni. Dipegang kepala, didoakan. Jadi alhamdulillah. Ini mungkin barakah doa Tuan Guru ni ke, wallahu a'lam. Ini kita tengok, kita tengok sendiri. Jadi hadirin dan sekalian, masa dah pukul berapa ni, terlajak tak masuk tajuk lah malam ni. Pukul apa dah jam? 9.22 dah tu. Allahu Akbar. Okey. Jadi tak apalah. Ingat saya berhenti sini. Jadi saya khulasa sikit lah. Apa ni kesimpulan sedikit, iaitu dalam mana kita tadi nak memantapkan akidah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama dengan ilmu. Bagaimana kita dapat ilmu dengan syarat-syarat yang saya sebut tadi. Ada 5-6 syarat tadi. Kalau tak betul lagi, kita kena betulkan lah. Niat dan lain-lain itulah. Dan amal kita hendaklah ikhlas kerana Allah dan mengikuti syarat rukunnya. Kalau belum faham lagi, belajarlah. Tanyalah tuan-tuan guru. Dan dalam kelas yang yang disediakan oleh Agama dan Iman ni pun saya ingat macam-macam. Ada banyak kelas fardu ain dan sebagainya.
kita ambil kesempatan. Jangan malu bertanya bila tak faham. Jadi hadirin sekalian, saya kira saya berhenti di situ dulu. Minggu depan lah kita sambung tajuk ni, muka surat 100 ni. Dalam kitab Matan ini, Syarah Matan Ummul Barahin, muka surat 100 kita sambung minggu depan insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira, jaza pada yang amat arif Datuk Haji Abbas atas semua pengisian dalam kuliah maghrib kita malam ini. Mudah-mudahan peringatan yang Datuk berikan malam ini di antara perkaitan akidah dan ibadah, kedua-duanya perlukan ilmu, dan proses mempelajari ilmu itu hendaklah bermula dengan niat kerana Allah SWT melalui guru yang mursyid dan ilmu yang benar, berpandukan dua perkara yang Rasulullah SAW tinggalkan, yakni Al-Quran dan hadis. Selebihnya sentiasa memohon bimbingan rahmat dari Allah agar hati tidak dibolak-balikkan dan diletakkan di jalan yang lurus dan benar. Amin ya Amin ya Allah. Amin ya Allah. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah maghrib ini berlangsung, saya Puan Azrina Bakar mewakili tim Gubernur Iman memohon jutaan kemaafan. Sebelum saya meminta Yang Ma'arif Datuk menutup kuliah maghrib malam ini, untuk makluman semua jemaah, kuliah Isyak Gubernur Iman malam ini ditangguhkan, dan insya-Allah kita akan bertemu semula pagi esok dalam kuliah subuh bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syafi'i bin Johan yang akan memimpin bacaan Yasin, doa dan tazkirah. Sekali lagi dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih, saya mempersilakan Yang Ma'arif Datuk Haji Abbas untuk menutup kuliah maghrib dan kuliah akhir kita malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.